mengikuti langkah-langkah golongan Yahudi dan juga Nasrani. Bukannya golongan Yahudi dan Nasrani ikut kita, tapi kita ni umat Islam yang mengikut jejak langkah mereka. Maka bila terjadi yang demikian, maka di sini tuan-tuan kita sedia maklum akan terhindarlah, akan jauhlah mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani, golongan-golongan kafir, golongan-golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau disembahkan sebagai juga sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Yahudi dan juga Nasrani yang kau masukkan? Nabi SAW jawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh yang demikian tuan-tuan, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mengimpulkan ataupun menerangkan secara ringkas mengenai tentang hadis Nabi SAW ini, yaitu umat Islam akan mengikut jejak langkah dan gaya hidup orang Yahudi dan Nasrani hingga dalam urusan yang kecil sekalipun, termasuklah juga dalam urusan yang tidak masuk akal. Contoh tuan-tuan, jika orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak sekalipun, tempat yang kotor, tempat yang tidak elok, tempat yang sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Kita lihat sekarang tuan-tuan, melihat dengan keadaan sekarang, bagaimana bila diajak menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada jalan kebaikan. Ini zaman mutakhir saja, kita lihat di sebelah pada yang terdahulu dah memang sedia maklum peristiwa-peristiwa yang terdahulu. Kita lihat bagaimana pada zaman Rasulullah SAW, bila diserukan tentang akan kebenaran, mereka ini semuanya memandang enteng tentang perkara tersebut. Termasuklah juga tuan-tuan, peristiwa itu berulang kembali zaman mutakhir ini. Kita lihat tuan-tuan, kalau kita lihat golongan yang kalau kita lihat bila ada yang menyeru untuk mengajak kepada jalan kebaikan, jalan menyeru kepada Tuhan, jalan menyeru kepada Allah Azza wa Jal, maka sangat sedikit yang mengambil perhatian tentang perkara tersebut. Akan tetapi tuan-tuan, kalau sekiranya zaman mutakhir kita lihat, kita lihat sekeliling kita, kita lihat dengan keadaan yang ada di sekeliling kita ni tuan-tuan, bila seru kepada jalan yang memuaskan hawa nafsu, bila diserukan kepada jalan yang untuk jalan yang memberikan keseronokan tuan-tuan, ya, maka sesungguhnya berpusu-pusu orang akan ikut serta tuan-tuan. Ikut serta tuan-tuan. Lihat bagaimana kalau kita lihat dengan keadaan contoh beberapa tahun lepas ni, peristiwa tahun lepas, kita tahun baru belum lagi, kita baru mula tuan-tuan, tahun lepas saja tuan-tuan,
beberapa peristiwa yang telah dinasihatkan oleh alim-alim ulama dan dinasihatkan oleh pihak-pihak yang berautoriti dalam bidang agama, mengurangkan tentang apa tuan-tuan? Mengurangkan tentang konsert-konsert, mengurangkan tentang perkara-perkara yang lara. Masih lagi tuan-tuan, ada juga pihak-pihak yang tidak mahu mengambil peringatan, tidak mahu peka tentang perkara tersebut. Mereka menganjurkan tentang konsert-konsert seni rupa, sebagai contoh konsert Coldplay. Dah tahu tuan-tuan. Konsert Coldplay ni siapa dia orangnya tuan-tuan? Yang datang tu siapa dia? Yang datang itu golongan yang jenis macam mana sebenarnya? Kita sedia maklum tuan-tuan, yang menegakkan kepada jalan yang sosam. Dari segi jalan sosam dan jalan kehidupan yang sosam tuan-tuan. Mereka ni walaupun ada hakikat yang menyebutkan, ada segelintir dia bawa mesej-mesej yang baik dan sebagainya, tetapi kita kena lihat tuan-tuan, di sebaliknya tu apakah mesej dan juga kenapa bersungguh-sungguh mereka ini nak adakan konsert di Malaysia ni. Contoh ni dah berlaku tuan-tuan. Pula tu yang ramai datang pula tuan-tuan, Masya Allah. Lihat golongan siapa tuan-tuan? Golongan siapa? Allahu Akbar kabir. Usab dada taniman. Siapakah mereka yang mengikuti golongan-golongan seni rupa tuan-tuan? Bukan mengikuti, maksudnya yang menyertai tuan-tuan. Contoh saya kata, itu salah satu tuan-tuan peristiwa yang berlaku pada perkara-perkara yang lepas. Golongan-golongan musuh Islam ini berbagai cara tuan-tuan untuk cuba memesongkan akidah umat Islam zaman mutakhir ini kepada jalan yang salah. Mereka bertepuk tangan tuan-tuan. Mereka bersukaria kalau umat Islam itu tidak mengamalkan segala amal ajaran-ajaran Islam yang sebenar. Ini hakikat yang kita perlu ketahui tuan-tuan. Ya, yang akan menerima kesannya nanti tuan-tuan, generasi yang akan datang, anak cucu kita nanti. Kalau kita tidak diberikan penerangan dan juga tidak diberikan tentang perkara-perkara kebenaran tuan-tuan, sebar luaskan tentang perkara-perkara kebenaran ini, maka sesungguhnya akan lagalah pada generasi-generasi yang akan datang. Ini saya memperingatkan pada diri saya dan kita semua. Saya ada anak, tuan-tuan ada anak, tuan-tuan ada cucu, tuan-tuan ada generasi-generasi yang akan datang, akan mengharungi situasi-situasi yang akan datang. Kalau kita tidak diberikan nasihat sekarang ni tuan-tuan, tidak diberikan penerangan yang benar kepada generasi-generasi yang muda-muda, maka sesungguhnya akan berlaku kepincangan lah tuan-tuan dari segi keadaan yang akan datang. Sekarang ni kita dapat juga lihat hakikat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan hidup. Ramai tuan-tuan. Bila kita Islam, kalau betul-betul menghayatinya tuan-tuan, ini saya menasihati pada diri saya dan kita semua. Kalau menghayati betul-betul ajaran Islam tuan-tuan, sangat senang, sangat mudah dan sangat dapat dihayati dalam satu balik. Islam macam apa tuan-tuan? Kalau kita menghadapi kesusahan, maka baliklah ke pangkal jalan. Ke pangkal jalan yang maksudnya apa tuan-tuan? Mentakarubkan diri kepada Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Itu jalan yang selamat. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan pelbagai cara yang telah disyariatkan kepada kita, telah ditunjukkan kepada kita. Kalau kita rasa gundah gulana, kembali balik kepada kita sejadah, laksanakan solat 2 rakaat. Paling tidak tuan-tuan, kita laksanakan solat sunat, solat sunatan hajat rakaat yang dilahi ta'ala. Mohon kepada Allah agar hajat kita diberikan hati yang tenang, diberikan ketenteraman dalam kehidupan. Dalam masa yang sama, tuntutan yang khusus kepada diri kita sebagai umat Islam tuan-tuan, melaksanakan solat 5 waktu, fardu 5 waktu, jangan ditinggalkan. Itu caranya tuan-tuan kita nak dapatkan hati yang tenang. Kalau dalam kita menghadapi situasi yang berkecamuk, ya ustaz mudahlah cakap, betul, memang mudah cakap tuan-tuan. Tapi kalau tak cakap, tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Ini hakikatnya tuan-tuan.
telah pun saya bicarakan pada pertemuan yang lepas, tuan-tuan. Menyampaikan sesuatu kebenaran dalam masa yang sama, menyampaikan kebenaran itu dengan perasaan sabar. Kerana apa, tuan-tuan? Nak nyampaikan kebaikan ni semua memang banyak tantangannya, tuan-tuan. Memang banyak liku-liku jalan yang perlu kita lalui, tuan-tuan. Tak nafi kan, tuan-tuan? Mesti kita nak menyampaikan kebaikan. Ada yang rasa macam tak senang dengan apa yang kita cakapkan. Kadang-kadang menyampaikan kebaikan, ada juga yang tak puas hati dengan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kita menyampaikan satu kebaikan, kebenaran, menunjukkan mereka ini kepada jalan yang diridai oleh Allah SWT. Ada yang sememangnya mengatakan cakap bolehlah. Lalah dia menuduh mengatakan bahawasanya cakap tak semungkin, bolehlah cakap. Tapi yang menghadapi kami, contoh misalnya kata, hakikatnya, tuan-tuan, dan uslub dakwah perlu juga kepada percakapan dan juga perbuatan. Memang betul. Ada yang menyebutkan, ulama menyebutkan, tuan-tuan, ad-dakwah bil hal afdal dari dakwah bil maqal. Mana dakwah dari segi perbuatan lebih mujarab, lebih berkesan daripada dakwah dari segi percakapan. Betul. Saya tak nafikan. Tapi hakikatnya kita lihat balik, tuan-tuan, untuk kita, sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan, perlukan kepada penerangan lebih khusus mengenai apa yang perlu kita ketahui. Contoh, kita nak laksanakan solat ni, tuan-tuan, bukan kita boleh lihat orang melaksanakan solat. Bangun, bukunya bangun, duduk, rukuk, takbir dan sebagainya. Tapi intipati ilmu melaksanakan solat, bacaannya, rukuk-rukuk solatnya, apa yang berkaitan dengan sunat-sunatnya, apa yang berkaitan dengan perkara-perkara makruh di dalam solat, apa yang berkaitan dengan perkara-perkara haram di dalam solat, semua tu perlu kita ketahui. Itulah ilmu. Perlu kita dapatkan pencerahan daripada mereka yang lebih ahli mengenai tentang perkara tersebut. Itu tentang perkara solat. Termasuklah juga, tuan-tuan, perkara-perkara yang lain dari segi amalan yang kita nak laksanakan. Contoh, amalan mencari rezeki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan umumiah. Amalan umumiah, tuan-tuan. Amalan khususiah, solat, baca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain berkait rapat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Amalan umumiah berkait rapat tentang mencari rezeki, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Perlukan juga penerangan yang betul-betul benar, betul-betul jelas daripada orang yang mengetahuinya. Dari segi mencari rezeki lah, contoh, tuan, mencari rezeki ni mungkin mencari, kita semua pelbagai cara kita mencari rezeki. Tapi setiap cara yang kita nak lakukan itu perlukan kepada penerangan dan ilmu yang mantap sebelum kita lakukan. Ini hakikat yang perlu kita ketahui. Kalau tanpa penerangan dan juga penjelasan yang mantap, penjelasan yang jelas mengenai tentang perkara apa yang kita nak laksanakan, kita buat mungkin perkara tersebut akan tidak ada datangnya kualiti yang kualiti yang terbaik di sisi Allah SWT. Mungkin ya betul, hakikat nak melaksanakan nak mencari rezeki boleh dengan pelbagai cara. Yang penting datang dari segi habuan, dari segi gaji dan sebagainya. Tapi dari segi natijah pelaksanaan ibadah kita mencari rezeki tu, natijah ni, tuan-tuan, memang betul orang makan gaji setiap bulan, hujung bulan dapat gaji, zahirnya dapat gaji. Tapi kita nak akan sebagai umat Islam ini, dalam kita erti kata mencari rezeki, tuan-tuan, dalam erti kata kita mencari rezeki, biarlah kita mencari rezeki itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat zahiriah gaji yang kita dapat setiap bulan itu, tapi juga keberkatan dalam erti kata mencari rezeki tersebut. Ini yang sangat penting kerana orang tak faham. Kita nakkan, tuan-tuan, dalam kehidupan kita, keberkatan ni sangat penting, tuan-tuan. Jangan memandang remeh mengenai tentang perkara ini. Kita lihat dengan keadaan sekeliling kita. Ada orang yang memang dalam keadaan dia mencari keperluan hidup, mencari sesuatu untuk tuntutan hidup dengan bersungguh-sungguh, tuan-tuan, bersungguh-sungguh. Tapi, tuan-tuan,
Dia dapat zahiriahnya dari segi kenikmatan, kemudahan, kemewahan, tapi hatinya resah, jiwanya kosong, panduan kehidupan samar-samar, dalam dia menghadapi keadaan kemurungan dan sebagainya. Ada sebegitu apa? Kaya dari segi harta, mewah dari segi keberadaan, kehidupannya tidak ada dikategorikan sebagai miskin, malah dikategorikan sebagai T20, tuan-tuan. T20. Tapi hidupnya, tuan-tuan, ni saya jumpa, tuan-tuan, ni saya jumpa perkara apa? Hidup saya kosong, Ustaz. Saya pun tak tahu apa tujuan saya hidup sebenarnya. Apa tujuan saya mencari semua sekali. Semua ada, tapi saya masih lagi rasa kosong. Kenapa kat situ, tuan? Boleh jadi begitu. Sebab kerana dia tak cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk berusaha mencari sesuatu itu dengan diiringi keredaan, diiringi untuk mendapatkan keredaan serta keberkatan. Sesuatu yang kita cari itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak memasakkan tentang perkara tersebut. Ada juga, tuan-tuan, dalam keadaan seorang itu hidupnya dalam keadaan biasa-biasa je, tuan-tuan. Nak katakan dia memang makan gaji bulanan ni, tuan-tuan, di bawahlah paras sekarang ni. Kalau paras ni berapa? B40 pun, B40 berapa sekarang kalau tahap gaji ni? Sekarang gaji minimum berapa? 1,500. 1,500. Bawah, tuan-tuan, 1,500 gajinya. Tapi hidup dia biasa-biasa je, tuan-tuan. Relax je, tenang je, tuan-tuan. Anak ramai, tuan-tuan. Berdiri-diri, tuan-tuan. Tapi hidup tenang. Dia macam tak ada apa-apa masalah pun, tuan-tuan. Bahagia keluarganya, tuan-tuan. Anaknya bahagia, isterinya bahagia, keluarga kalau sekiranya dia menanggung keluarganya ahli keluarga yang lain pun sama juga turut bahagia. Walhal dirinya itu keadaan mencari rezekinya bulan makan gaji, tuan-tuan. Makan gaji juga bawah 1,500. Tapi hidupnya biasa-biasa je, dan juga tenang, sentosa, tuan-tuan. Tak ada jadi masalah. Ada juga situasi seperti itu. Ini yang kita nakkan, tuan-tuan. Walaupun kecil rezeki yang kita cari, zahiriahnya, tetapi kalau diiringi Allah berikan keberkatan dalam rezeki kita itu, insya-Allah semuanya dalam keadaan cukup, dalam keadaan memuaskan. Ingat, kalau orang yang sendiri rupa dalam keadaannya sendiri, memang mereka ni bergantung harap sepenuhnya kepada Allah. Mereka akan sentiasa menonjolkan ketakwaannya kepada Allah. Allah dah janji, tuan-tuan, orang-orang yang bertakwa, tetap Allah akan pelihara mereka, tetap Allah akan jaga mereka, tetap Allah akan sentiasa memerhatikan dan memberikan pertolongan kepadanya. Kalau orang-orang yang sentiasa menonjolkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan yang jitu. Tetap, tuan-tuan. Hakikatnya kita lihat balik, tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Subhanallahu alazim. Jelas, tuan-tuan, kepada kita, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menunjukkan dengan amalan-amalannya ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hakikat dia menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang dari kehidupannya dalam akal fikirannya macam tak boleh nak diselesaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan masalah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka pintu rezeki yang seluas-luas untuknya. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menentukan segala setiap sesuatu terhadap hamba-hambanya. Oleh yang demikian, tuan-tuan, kena faham betul-betul, kenapa kita perlu melaksanakan sesuatu perkara, melaksanakan sesuatu amalan
mesti diiringi kerana apa? Diiringi dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak dapatkan bukan setakat apa yang kita dapat secara zahiriah saja, tetapi kita nak akan dapat juga keberkatan yang Allah janjikan, yang memberikan kebaikan dunia dan juga akhirat. Tetapi tuan-tuan, ramai yang zaman mutakhir ini mengikut hawa nafsu dan juga terpengaruh dengan hasutan syaitan. Ya, mereka ini lara melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan ikut apa saja saranan musuh-musuh Islam. Mereka akan patuh segala apa saja yang dikatakan oleh golongan-golongan Islam. Mereka ikut, tanpa dawi-dawi. Malahan tuan-tuan, bila kita nasihatkan kepada mereka-mereka ini, malah kita ditepelaknya balik. Tuan-tuan. Kenapa tak ikut saranan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul? Dia alasan nyatakan bahawa zaman moden ni macam tak sesuai nak dilaksanakan tentang terus. Ada yang katakan segi rupa, tuan-tuan. Kalau ada yang mengatakan segi rupa, tuan-tuan, sangat lemahnya iman mereka ini, tuan-tuan. Sangat rundumnya keadaan situasi kehidupan mereka ini, tuan-tuan. Allahu Akbar kabira. Malahan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, mereka ni yang terpengaruh ni, tuan-tuan, mengikut tentang ajakan golongan-golongan Yahudi dan juga Nasara ini, tuan-tuan. Mereka ini hakikatnya akan meniru gaya hidup golongan-golongan Yahudi dan juga Nasara, baik secara sedar ataupun tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dalam tipu muslihat Yahudi dan juga Nasara ini, dan banyak pula di kalangan mereka yang sudah menjadi alat untuk kepentingan Yahudi dan juga Nasrani. Allahu Akbar kabira. Lihat dengan keadaan sekarang, tuan-tuan. Masya Allah. Kita sekarang zaman mutakhir ini, ada golongan yang berusaha untuk menyebarluaskan tentang kebenaran. Disekat, tuan-tuan, disekat dengan pelbagai cara. Golongan-golongan yang cuba untuk mengajak mereka kepada jalan Allah yang Allah redai, dihalang, tuan-tuan, dengan pelbagai cara. Ya, bukan setakat itu saja, tuan-tuan. Yang kadang-kadang sedihnya, yang menghalang itu pun ada di kalangan orang Islam itu sendiri yang sudah terpengaruh dengan ajakan dan juga hasutan golongan-golongan Yahudi dan juga Nasrani. Ya, mereka ini dah terpengaruh dengan mereka golongan musuh-musuh Islam. Lepas tu, bila dah terpengaruh, tuan-tuan, mereka ini juga menjadi ejen kepada kepada perkara-perkara yang menghalang golongan-golongan yang cuba untuk menyebarluaskan tentang kebenaran. Mereka akan cuba, tuan-tuan, dengan pelbagai cara, tuan-tuan. Sekarang ni mungkin dari segi fizikal boleh mereka lakukan, mungkin dari segi alam maya boleh mereka juga lakukan, mungkin juga dari segi pergaulan sosial seharian. Ya, secara tak langsung kadang-kadang, tuan-tuan, kalau kita tak sedar, kita akan terhanyut, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan dengan betul-betul, memang ada golongan-golongan sendiri rupa, tuan-tuan, yang cuba untuk menghalang segala kebenaran-kebenaran yang sepatutnya disebarluaskan dalam muka bumi Allah ini, tuan-tuan. Kita ni manusia, kan Allah dah nyatakan, dah nyatakan, tuan-tuan. Allah jadikan manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan sebagai khalifah. Khalifah ini maksudnya apa, tuan-tuan? Khalifah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyebarluaskan tentang ma'ruf, amal ma'ruf wa nahi munkar. Mana sebarluaskan tentang perkara kebaikan. Kerana apa, tuan-tuan? Bila suasana perkara kebaikan disebarluaskan, maka mudah mengundang rahmat Allah. Tetapi hakikat golongan yang terpengaruh ini, tuan-tuan, dengan tanpa sedar, mereka ini telah berada terpesong pada landasan kebenaran,
mereka hanyut dengan hawa nafsu juga terpengaruh juga dengan ajakan syaitan, maka mereka ini sekarang zaman mutakhir ini kita lihat tuan-tuan, uslub tentang kebaikan, perkara-perkara sebaran untuk kebaikan ini banyaknya sudah dihalang, ditekan, disekat dengan pelbagai cara. Tetapi walaupun dengan situasi sebegitu pun, tetap janji Allah dan Rasul, golongan-golongan yang golongan-golongan yang nak menyebarluaskan tentang kebenaran, kebaikan ini tetap mesti ada juga tuan-tuan. Allah pelihara mereka ni. Allah pelihara. Alhamdulillah. Pada hari ini tuan-tuan, salah satu usul dakwah yang begitu kita komersialkan, kita sebarluaskan pada umat Islam, khusus di negeri Johor, ini mengenai tentang semarak subuh. Program semarak subuh tuan-tuan, yang dianjurkan, yang cadangannya adalah daripada NB sendiri, dan juga tuan-tuan dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui pejabat-pejabat tadi. Setiap DUN hari ini pagi subuh ni tuan-tuan telah dilancarkan tentang program semarak subuh. Ini salah satu usul dakwah yang terbaik kepada umat Islam. Sepatutnya mengambil umat Islam peka tentang perkara ini. Kalau boleh tuan-tuan, subuh kita nak wujudkan suasana macam solat Jumaat. Kalau boleh tuan-tuan. Kalau ini yang musuh-musuh Islam takut. Kalau ada situasi yang sememangnya subuh umat Islam tu suasana macam solat Jumaat, maka sangat digeruni oleh musuh-musuh Islam, terutama sekali golongan Yahudi dan juga Nasrani. Allahu Akbar. Kerana apa tuan-tuan? Sesungguhnya dalam satu hari pada Islam saya, memang sesungguhnya kalau wujudnya situasi akan datang, akan wujudkan situasi di mana solat subuh, solat subuh ni tuan-tuan diibaratkan macam suasana solat Jumaat. Di situ nampak kekuatan umat Islam berada di situ tuan-tuan. Sangat penting tuan-tuan. Bukan setakat subuh je. Kalau boleh tiap-tiap waktu tuan-tuan, suasana ni macam hari Jumaat. Suasana ni macam hari Jumaat tuan-tuan. Ini yang musuh-musuh Islam sangat takut. Kalau sekiranya umat Islam bila bersatu hati melaksanakan ibadah khusus solat subuh secara berjamaah tuan-tuan, mereka sangat takut tuan-tuan. Sebab itu mereka ini dengan pelbagai cara, pelbagai kaedah untuk menghalangi situasi itu berlaku. Allahu Akbar. Oleh yang demikian, apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian pun telah pun terjadi. Bila dah terjadi, walaupun hakikatnya Nabi SAW memberitahunya perkara ini 1400 tahun yang dahulu, dan terbukti sudah pun terjadi sekarang ini tuan-tuan. Di sini kita mengambil pelajarannya, berhati-hati tuan-tuan. Danlah bukan setakat berhati-hati, tapi berusaha tuan-tuan untuk meningkatkan segala amal-amal ibadah, menjitukan akidah dengan akidah yang dengan akidah yang benar, berlandaskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dan kita faham dan juga tuntutlah ilmu mengikut kemampuan kita untuk menjadikan diri kita ini berguna, untuk jadikan diri kita ini berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena cakap tentang perkara-perkara ini tuan-tuan. Janganlah kita dah tak ada lagi dah tuan-tuan. Zaman mutakhir ini kita untuk bermain-main lagi dah, untuk kita berpoya-poya lagi dah, untuk kita mengikut melakukan perkara-perkara yang lain. Kita masa tak lama lagi dah tuan-tuan. Tak lama dah. Mungkin esok, lusa ataupun tulang Allah takdirkan terjadi yaumul qiyamah. Terjadi di yaumul qiyamah.
Sempat tak kita nak mempertingkatkan amal-amal ibadah kita? Kalau kita melaksanakan amal-amal ibadah kita ini, tuan-tuan, betul ke ianya bertepatan dan berkualiti di sisi Allah SWT? Kita sekarang kena berusaha lah, tuan-tuan, mengikut kemampuan kita. Ikutlah kemampuan kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mampu untuk mengistiqamahkan solat fardu 5 waktu berjamaah di masjid ataupun surau, laksanakanlah, tuan-tuan. Itulah yang tuan-tuan mampu. Ingat, tuan-tuan, dalam kata-kata ulama ada menyebutkan qalilun mustamir khairun min katsir munqati'. Sedikit yang kamu faham, kamu amalkan, itu lebih baik di sisi Allah daripada kamu mengetahui banyak tentang apa-apa perkara, dan kamu faham tentang situasi melaksanakan amal-amal ibadah, tapi kamu tak mengamalkan, tak istiqamah tentang perkara tersebut, maka adalah menjadi sia-sia, tuan-tuan. Maknanya Allah melihat, tuan-tuan, segala amal ibadah kita ini dalam arti kata istiqamah tentang ibadah tersebut. Kita tak mampu untuk menghayati atau mengkaji ilmu-ilmu Islam yang lebih mendalam. Kita mampu, kita faham, kita ni tuntutan kita sebagai umat Islam melaksanakan solat 5 waktu fardu, tak boleh ditinggalkan. Pula dinaikkan di-upgradekan solat kita itu dengan kita laksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah, tuan-tuan. Allahu akbar kabir. Kita istiqamah dalam amalan seperti rupa, tuan-tuan. Satu lagi, tuan-tuan, kita istiqamah tak mampu, kita nak menuntut ilmu di peringkat-peringkat lebih tinggi, tapi kita mampu untuk menghadir diri ke dalam kuliah-kuliah, halaqah-halaqah ilmu. Kita dapat mendengar kuliah-kuliah dan halaqah-halaqah ilmu. Maka istiqamahlah dengan amalan tersebut, tuan. Setiap apa yang tuan sekarang tuan duduk dalam majlis ilmu ni, Allah berikan rahmat, Allah berikan pahala berlipat-lipat kali ganda, tuan. Bukan sia-sia tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan. Tak sia-sia, tuan. Malah Allah menaikkan darjat yang sesuai, darjat yang terbaik di sisinya. Darjat siapa? Darjat tuan-tuan itu. Berada dalam halaqah ilmu, memahami apa yang disampaikan, semuanya mengundang rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hakikatnya sangat sikit, tuan-tuan, golongan-golongan yang serupa untuk mengambil perhatian, peringatan, pesanan-pesanan Allah dan Rasul. Tetapi tuan-tuan akan melalui situ. Kalau sekiranya tuan-tuan mengamalkan amal ibadah secara istiqamah, tuan-tuan akan menghadapi satu situasi yang di mana tuan-tuan ibadah yang tuan-tuan laksanakan itu akan dipandang remeh oleh golongan sekeliling. Dipandang remeh oleh golongan sekeliling. Dipandang enteng, dipandang ganjil oleh golongan-golongan yang lemah imannya. Dan mereka akan mereka akan mengatakan sesuatu yang akan menyakitkan hati kita, tuan-tuan. Tak apalah, tuan-tuan, walaupun kita dalam keadaan orang pandang dalam keadaan yang ganjil, orang pandang dalam keadaan yang enteng, orang pandang dalam keadaan remeh terhadap apa yang kita lakukan, iaitu melaksanakan setiap ibadah dengan secara beristiqamah, tak apa. Tuan-tuan berada dalam golongan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam ghariban, fasayauhu kama bada'al ghariban, fatuba lil ghuraba atau kama qala. Islam pada permulaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada golongan pada permulaan kedatangan Islam, orang sekeliling akan pandang ganjil, pelik dan juga rasa macam remeh tentang perkara tersebut. Nanti perginya Islam tu nanti pada zaman mutaakhirin ini akan dipandang pelik, dipandang ganjil, dipandang remeh oleh golongan sekeliling dia, tuan.
Beruntunglah fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang berada dalam keadaan situasi yang agak pelik, ganjil dan juga dipandang remeh oleh golongan-golongan sini. Siapakah mereka ini? Golongan yang sentiasa mengamalkan amal ibadah secara ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, cuba mengistiqamahkan mengikut amalan yang dia maklum, yang dia faham dan juga dia laksanakan secara berterusan. Golongan ini semua akan dipandang remeh, dipandang ganjil, dipandang pelik oleh golongan sekeliling. Siapa yang pandang pelik? Golongan sekeliling pun, tuan-tuan. Musuh-musuh Islam ni marah, tuan-tuan. Tapi yang kita kesalkan, golongan Islam itu sendiri juga memandang pelik kepada golongan yang lain, golongan Islam yang lain yang cuba mengamalkan amal ibadah kerana Allah SWT. Mereka ini malahkan menyindir, mengherdik, mengata dan sebagainya. Ini situasi yang akhir zaman akan berlaku. Jadi tuan, tak apa, sabarlah tuan-tuan. Sabarlah, banyakkan bersabar. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar, melakukan segala amal-amal kebajikan. Yang penting tuan-tuan, hidup kita tak lama. Tak lama tuan-tuan. Hidup kita tak lama. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling lama 60-70 tahun. Lebih daripada itu tuan-tuan, istimewa. 60-70 tahun je paling lama tuan-tuan. Lepas tu kita kembali kepada Allah. Tapi kalau Allah beri lebih daripada itu tuan-tuan, maknanya golongan ini berikan keistimewaan. Bukannya golongan istimewa tuan-tuan, golongan istimewa yang kita masukkan golongan cacat. Tak. Golongan istimewa ni Allah berikan, dipanjangkan umurnya dalam keberkatan dan dipanjangkan umurnya dalam melaksanakan amal-amal ibadah. Dia dapat mengumpulkan lagi, menjitukan lagi amal-amal ibadah sebagai bekalan yang akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah nanti. Allahu akbar. Ini yang kita perlu faham, kita perlu peka. Dah tak ada masa lagi dah nak main-main dia tuan. Kita yang sesiapa yang sudah berada pada usia-usia yang dah masuk akil balik, dah tambah sekali lebih daripada 40-an ke atas ni tuan-tuan, atau 30-an ke atas tuan-tuan, dah tak ada lagi dah untuk main-main lagi dah tuan-tuan. Waktu inilah kita kena menjitukan segala amal-amal kebajikan kita. Ya, dalam masa yang sama tuntutan kehidupan kita jangan kita abaikan, mencari rezeki dan sebagainya. Tapi hakikat kita melaksanakan segala apa saja aktiviti kehidupan kita, biarlah kita sekarang ni kita ubah, memasakkannya segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berada dalam naungan dan keredaannya, insya-Allah. Setakat itu saja tuan-tuan, perbahasan mengenai tentang hadis yang dinyatakan dalam hadis yang kelima ini, mengenai apa yang sabda baginda Rasulullah SAW ditujukan kepada umat Islam akhir zaman nanti akan mengikut langkah-langkah Yahudi dan juga Nasrani. Dan juga semuanya kita faham tentang hadis ini, moga-moga kita terselamat daripada tipu daya musuh-musuh Islam. Mohon kemaafan sekiranya ada tersilap kata, tersalah bahasa. Saya hanya menyampaikan yang hak. Mudah-mudahan kita berada dalam naungan dan keredaannya. Marilah kita sama-sama menutup majlis kita ini dengan doa. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhal malaikata muqarrabin fi 'afiyati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.